keterjaminan makanan ini jadi isu dunia sekarang. Bukan kata di Malaysia, di seluruh dunia, karena berlaku cuaca yang tidak menentu, perang yang tidak menentu, Ukraine dengan Rusia tahbila nak tamat. Semuanya itu menyebabkan kos, harga pasaran, harga barang kita import. Kenapa import? Kena import. Misalnya makanan ayam, kita tak ada lagi jagung, yang ayam makan tu green corn. Kita tak ada lagi soya, semua tu kena import. Bila harga tinggi naik, kita menanggung beban. Dan harga ayam, harga telur dan sebagainya berubah dari masa ke semasa. Kita pun begitu juga. Belum pilihan raya dulu macam-macam lah, nak menegakkan perjuangan politik masing-masing. Tapi bila siapa pun telah tubuh kerajaan, Zahid Hamidi dan BN setuju, okey, ayo datang, kita bincang dari masa ke masa bagaimana nak jaga kerajaan ini. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menumpukan soal kemiskinan lebih awal. Saya letak dia mirip pemerintahan macam Tun Razak, bakal lebih hebat daripada zaman Tun Razak. Dan dia tumpukan dulu hal kemiskinan ini. Saya sebut sekali TVET. TVET ni dia mau swasta yang untung berbilion ni tolong buat TVET. Sebab kerajaan nak guna wang itu untuk kerja-kerja yang lain. Dulu TVET ni sekolah vocasional kerajaan buat, sekarang kerajaan terus buat, tapi biarlah tanggungjawab tu pergi kepada swasta, pihak swasta. Ini tumpuan Datuk Seri Noah. Dan tiap-tiap kali bila jumpa saya dia tak nyalain, macam mana makanan dah cukup. Sebab keterjaminan makanan ni jadi isu dunia sekarang. Bukan kata di Malaysia, di seluruh dunia, karena berlaku cuaca yang tidak menentu, perang yang tidak menentu, Ukraine dengan Rusia tahbila nak tamat. Semuanya itu menyebabkan kos, harga pasaran, harga barang kita import. Kenapa import? Kena import. Misalnya makanan ayam, kita tak ada lagi jagung, yang ayam makan tu green corn. Kita tak ada lagi soya, semua tu kena import. Bila harga tinggi naik, kita menanggung beban. Dan harga ayam, harga telur dan sebagainya berubah dari masa ke semasa. Tetapi yang kita kena jamin, makanan tu ada. Jangan jadi macam negara-negara Afrika, murah ke mahal, makanan pun tak ada, dan rakyatnya mati kelaparan. InsyaAllah Malaysia tidak sampai ke peringkat itu. Dan Perdana Menteri dia ambil berat hal seperti ini. Dia duduk syarah dulu dalam ABIM kah, dalam kerajaan kah, masa keluar penjara kah, dia selalu bawa slogan yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Dia tak mau di bawah pemerintahannya jadi begitu. Sebab itu dia tumpu hal membela orang-orang miskin ini. Sebab itulah hadirin sekalian, pada pilihan akan datang ni memanglah kalau kerajaan ini diperintah oleh puak lain pun, projek-projek kerajaan federal akan berjalan. Tapi dia lebih mudah kalau kita kalih bagi sama. Betul ke tak? Ini saya sebut dalam parlimen baru ni. Kalih bagi sama tu lebih mudah, supaya kita dapat menyelaraskan dalam bentuk pembangunan, bantuan dan sebagainya dengan lebih baik dan tertib. Begitulah juga hadirin sekalian, golongan ulama-ulama ni mereka terus memimpin ummah, tapi elakkanlah fatwa-fatwa mengaut yang akhirnya bukan orang Islam, orang bukan Islam pun melihat Islam ni berubah-ubah pendirian. Itulah macam Pulau Pinang sekarang dituduh kata Pulau Pinang jadi macam Israel. Israel tu bunuh orang Islam, orang bukan Islam, penduduk Palestin tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Di Pulau Pinang berapa orang dah orang Melayu dibunuh sejak kerajaan dipimpin oleh Ketua Menteri DAP? Ada ke tak? Mufti Pulau Pinang dah jawab, bantuan sekolah agama, bantuan masjid, bantuan tahfiz, bantuan pengelola masjid bertambah, naik berganda. Naik begitu banyak di bawah kerajaan kita di Pulau Pinang. Tapi duk kempen ni, dulu kata kawan Aziza, kalau tak terima 355, kamu masuk jerat Cina. Lah bila depan merintah hadirin sekalian, 355 dia membisu, tak sebut langsung. Aku tak boleh, aku tekah ni, aku tak boleh ni. Geram dah ni. Bukan kata 355 tak sebut, judi yang Guan Eng turun, dia penaik balik.
Punya anak haram jadahnya. Bila tak berkuasa, mana 355? Oh, masa berkuasa 3 tahun? Mana 35? Sebab apa? Duk kulum coklat, buka mulut coklat jatuh. Duk sebab makan sagon. Sagon ni dia kering. Kalau hang buka mulut dia bersemuk. Orang tanya macam mana ustaz? 355. Duk tu. Judi Ligue 1 turun daripada 22 kali turun ke 8. Draw. Tak hapuslah turun. Mai depa merintah naik balik ke 28. Masa tu tak sembang 35 lah, sembang balik dah. Ni puak yang nak lawan depa ni, puak yang apa, menderaka Allah. Musuh Allah. Musuh Allah, enemy of God. Kita bagi bantuan sekolah agama, bagi bantuan berbagai tahfiz, peruntukan kepada Jabatan Agama Islam dan Jabatan Perdana Menteri bagi agama lebih 1 bilion. Ini musuh Allah. Hentikanlah kempen-kempen macam tu. Nak hentam kami dalam pentadbiran tak kena bantai. Nak bantai Perdana Menteri, bantai. Nak bantai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan di mana tak kena, silakan bantai. Tapi janganlah letak kami ini musuh Allah. Kecil hati tak apa. Kok kami pun nanti sampai tak ada hati. Kecil tak apa kan. Jadi macam negara-negara yang saya sebut tadi tu, tak guna dah waktu itu. Nasi dah jadi bubuk. Nasi jadi bubuk tak apa, kita boleh makan muai. Kalau dia hangit, habis. Itu yang kita kena jaga ni hasil sekalian. Dan saya yakin insyaAllah ya, kerana Islam terancam yang dikempen pada pilihan raya bulan 11 tahun lepas, dan rakyat umat Islam terperangkap dengan isu mereka itu, termasuk anak-anak muda. Saya yakin pilihan raya ni mereka faham dan mereka lihat di bawah pemerintahan kita tak ada apa yang terancam. Ada Pesuruhjaya Perak, dia kata kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan diizinkan. Lah ni kita dah merintah lebih 7 bulan. Ada tak lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan dengan perempuan? Ada ke tak? Tak tahu, aku tak tahu, tolong bagi tahu. Nak pergi tengok pasangan mana yang kata buat macam tu. Misai bertemu misai, lesung bertemu lesung, alu tidak berguna lagi. Itu bahasa saya 20 tahun dulu nak keluar balik dah tu. Tak ada. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim PH memerintah, wanita-wanita Melayu di sekolah diizinkan semula, diarahkan semula pakai skirt. Ada arahan sekarang Kementerian Pendidikan supaya wanita-wanita sekolah pakai skirt semula. Ada ke tak? Kalau tak ada, muhung nak depa. Muhung ke tak? Takkan hampa adik-beradik hampa nak sokong parti muhung tu? Ya, kalau ada, beritahu. Rasuah dan penyelewengan, kok kami tak tahu, bongkar. Tak apa, SPRM ada, ambil tindakan. Ini yang hadirin sekalian yang kita harap. Pilihan raya 2 bulan ni, awal bulan 8 ni, tarikh tak tahu lagi lah. Kita harap pakat kalih belaka, dan kita mau kerajaan perpaduan insyaAllah memerintah negeri Kedah dengan mandat daripada rakyat negeri Kedah. Ya, jangan biar Pulau Pinang tu bersama dengan Kedah. Nanti Kedah campur Pulau Pinang, ramai Cina pula, DAP pula jadi Menteri Besar Kedah. Jaga tu, hampa duk maki DAP, hampa ajak bercantum, mampu. Nanti pula Siam kata kami tengok Kedah lah ni hebat dah ni. Dia mai pula nak ambil balik jadi isu. Wilayah Persekutuan pula Selangor kata kami nak ambil balik sebab wilayah Persekutuan ni diwujudkan hanya selepas 13 Mei. Mai pula Sultan Sulu kata kalaulah Kedah boleh ambil Pulau Pinang, kami pun nak ambil Sabah. Kacau balau. Johor pula kata Singapura tu hak kami. Sultan Hussein Sultan terakhir. Kita pula nak ambil Singapura. Kacau balau habis. Itulah kita nak cakap sesuatu ni, tambah hal-hal sejarah, hal-hal undang-undang kena jaga. Sebab dia boleh menimbulkan kekerohan jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang ini Pulau Pinang terus maju dengan agenda mereka. Kita harap Kedah akan terus maju di bawah kerajaan perpaduan pada bulan Ogos nanti.
Sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.